Di jalan ini. Kak ni dia orang kahwin. Anak-anak booking dulu je. Sama lah saya ni, dah berderet-deret ni, yang sepupu, yang apa nak buat. Kahwin kan? Gathering lah macam-macam lah. Setara belum tutup dan sebagainya, insyaAllah. Ya Allah. Ini ada seorang. Sekarang sudah setengah, jadi sejam ni. Sini seorang. Ustazah Mania boleh Okey, kita mula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita mulakan dulu ucapan kita pada pagi ini ya, ataupun kuliah tafsir kita pada pagi ini dengan baca buku kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, apa khabar semua? Ibu? Alhamdulillah, sihat ya, insya-Allah. Dan semakin imarah ya, semakin makmur masjid dan surau dengan kuliah-kuliah agama. Dan surah Al-Rawdah ni lah sejak Ustazah dah rasa lebih ikut 10 tahun ya. Anak saya yang musuh tu pun dah 12 tahun ya. Rasanya kalau dia tu yang ingat dia main wangi kat belakang kan dah 12 tahun. So kalau 10 tahun tu logik lah kot kan. Sebab betul lagi mungkin saya dah kuliah di sini 10 tahun bersama dengan saya, dan saya bersama dengan guru yang paling rapat lah kan. Sebab yang lain-lain tu kadang-kadang sesekali je saya bersama. Yang ni agak lama, Alhamdulillah. Dan juga mungkin sahabat Dr. Fakhitah yang ada dekat Facebook saya ni, insyaAllah saya pun live dekat Facebook saya. Kalau ada yang join follow, boleh tolong share ya. Sebab sekarang ni saya rasa lebih mudah saya berkongsi di Facebook saya supaya boleh dipanjangkan ya. Bukan tujuan apa, sebab kadang-kadang saya rasa pun satu amal jariah saya. Bila dah tak ada nanti, mungkin kuliah ini boleh dituntut sampai bila-bila. Dulu rasa rugi juga kan. Sahabat saya pun ada, nama dia Sahla Lala ya. Nama dia pun Sahla dalam Facebook ni. Apa khabar Dr. Sahla? Menonton Sahla di sini. Terima kasih ya. Dia di Ipoh, dia tahu sahabat saya di Ipoh ya. Apa nak cakap tadi, amal jariah yang berpanjangan ya, yang boleh dikongsi ya. Dan sebab PKP ni kan, sebab membuat kuliah online, baru dah dapat idea. Tidak dulu 10 tahun, Alhamdulillah banyaklah juga video-video. Tapi ialah dengan izin Allah kita baru terfikir kan, ustaz-ustaz pun semua baru terfikir. Ni pun baru nak pandai guna Facebook 2 tahun ni. Kalau tak, Facebook pun tak tahulah ya. Ada tu ada, tak reti nak buat juga kan. Alhamdulillah sahabat semua. Lagi ni kita akan sambung tafsir surah Juzul Amma ni. Seingat saya, saya ingat kita dah sampai pada surah Al-Qari'ah ya? Al-Qari'ah ya? Alhamdulillah. Zalzalah sudah habis. Kawan-kawan sahabat di Facebook mungkin, ataupun yang di sini kita buka Quran ataupun tafsir terjemahan pun tak apa. Surah Al-Qari'ah ya? Surah yang ke-101 dalam susunan Mushaf Al-Quran ya, 101 Surah Al-Qari'ah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Qari'ah ini surah Makkiyah ya, surah Makkiyah. Saya setiap kali nak mula, saya akan kat rumah sampai sekarang ni, sekarang duduk lagi, boleh ni 2 surah ni, boleh 2 surah ya. Dia punya. Tapi bila dah bercerita tu, sejam ni rasa 1 surah je lah ya. Tengok yang surah pendek-pendek tu mungkin boleh gabung ujung-ujung tu kan. Tak apalah, kita fokus dan tak perlu nak cepat sangat insyaAllah ya. Tengok satu-satu. Surah Al-Qari'ah.
Ya, surah Al-Qari'ah ni dalam kategori surah Makkiyah. Surah Makkiyah maksudnya surah yang diturunkan sebelum hijrah Nabi SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, maknanya surah-surah yang membincangkan tentang hari kiamat, ya, kerasulan, kenabian, keimanan kita kepada rukun-rukun iman ataupun perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan hukum. Ya, dia berkaitan dengan keimanan, belief kita, percaya kita, akidah kita. Dan di antara akidah ataupun keimanan kita yang paling besar, ya, yang paling kuat selain beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, ialah beriman kepada hari kiamat. Hari Surah Al-Qari'ah ini yang mempunyai 11 ayat, ya, ada 101 surah yang ke-101 daripada 114 surah, membawa maksud hari kiamat. Ya, walaupun kita kata Qari'ah, nama hari kiamat ni banyak dalam Quran. Ya, antaranya Qari'ah, ya, Zalzalah, lepas tu Iza waqa'atil waqi'ah, ya, waqi'ah, kemudian adanya Yaumul Akhirah, Yaumul Qiyamah, ya, hari akhirat, hari kiamat. Tapi kalau kita biasa orang Melayu ni lah, ya, dia memang kata hari kiamat je lah, atau hari akhirat, ya. Sedangkan kalau kita lihat secara detail dalam Quran, Allah menggunakan berbagai perkataan. Waqi'ah, ya, waqi'ah bila berlaku perkara yang pasti. Waqi' berkata akan berlaku. Kalau kita kata zalzalah, ya, perkara yang menggoncangkan, dia nak menggambarkan suatu perkara itu, satu keadaan itu dalam suasana yang berbagai sifatnya supaya sampai maksud tersebut. Kalau maksud Al-Qari'ah ni dari sudut bahasa, ya, orang Arab menggunakan perkataan Qari'ah ni dalam maksud perkataan, maksudnya ialah satu perkara yang kita tengok ni menggetarkan hati, atau suatu perkara yang dahsyat, ya, satu perkara yang apa kita panggil kecemasan yang akan berlaku, kecemasan. Qari'ah. Kalau dalam bahasa Arab juga, Qari'ah ini bermaksud ketukan, ya. Dia macam ada bunyi, kira Qari'ah bab tu, kan? Kalau bahasa Arab kita Qari'ah bab, ya, dia ketuk pintu. Dia ketuk pintu. Dan ketukan pintu ini bukan berlaku pada waktu biasa, dia berlaku pada malam hari dalam waktu kecemasan. Ada orang ketuk pintu kita, dia ketuk tak berhenti sehingga mengganggu tidur kita dan kita menyebabkan tak bangun. Lihat apa berlaku, apa perkara kecemasan yang berlaku. Ya, jadi Al-Qari'ah ni, kalau kita kata Allah maksudkan pula Qari'ah ni ialah macam satu bunyi yang kuat yang mencemaskan sehingga orang tak boleh nak lena, tak boleh nak biarkan. Macam dentuman lah, ya. Qari'ah ni macam satu dentuman, satu bunyi yang kuat, satu malapetaka dahsyat yang berlaku, kecemasan yang berlaku sehingga orang tak boleh duduk dengan tenang. Itu yang dikatakan dari sudut bahasa Qari'ah. Qari'ah ni benda perkara, dia dalam sudut pelaku lah, ya, satu peristiwa yang berlaku yang dahsyat, yang menggegarkan, yang menyebabkan orang tidak boleh duduk dalam keadaan tenang. Ya, katakanlah dalam pukul 2 pagi, 3 pagi kan, orang datang ketuk pintu rumah kita. Kita tidur betul-betul. Kita nak biar je kan. Dia ketuk-ketuk, ada tak kisahlah pukul apa kan, tapi kalau istilahnya begitu je, bahasanya dia ketuk-ketuk kan. Ini bukan ketuk biasa ni, satu dentuman yang kuat yang kita kata berdentum yang kita tak boleh nak ignore, tak boleh nak biarkan saja. Itu kena faham, ya, bila perkataan, sebenarnya kita dah tengok surah Zalzalah kan yang mengguncangkan. So ada lagi perkataan-perkataan lain dalam orang kata Al-Qari'ah, antaranya ialah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah ini bahasa saya dah terangkan tadi dari sudut bahasa Arab ni apa yang sebenarnya lebih mendalam, ya, lebih tepat bahasanya. Tapi bila diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, biasanya kita akan terjemahkan sebagai hari kiamat. Walaupun sebenarnya terjemahan itu kurang tepat lah. Kurang tepat ni maknanya dia nak bagi mudah dibacakan kiamat. Tapi kalau tadi yang saya explain, kalau dengan kuliah ustaz dan baca tafsir pun, Qari'ah ini satu perkara dentuman, ya, bunyi yang kuat ataupun perkara yang dahsyat yang menggegarkan, ya, suatu suasana yang tidak dapat manusia ini duduk dalam keadaan tenang. Cuba bayangkan, ya, dia terjemahkan panjang nanti nampak macam terjemahan tu tak elok. Jadi senang dia beri Al-Qari'ah hari kiamat. Mal-Qari'ah apa itu hari kiamat? Tapi itu pentingnya bila kita tengok kepada terjemahan, kepada tafsiran, supaya tafsir itu, terjemahan itu atau huraian itu akan menggambarkan lagi maksud yang tepat bagi Al-Qari'ah. Ibu ni, muslimat ni bertuah. Sebab apa? Bila belajar tafsir dengan ustaz ke dengan saya dan sebagainya, dia lebih menghayati perkataan itu. Kalau tak belajar, kita baca Al-Qari'ah hari kiamat. Al-Qari'ah apa hari kiamat? So hari kiamat ni kadang-kadang dia dah jadi satu perkara yang biasa dah bagi kita.
Biasalah tak kisahlah hari kiamat. Tapi kita kata dentuman yang kuat, ya, perkara yang menggegarkan, yang menggoncangkan, kita akan dapat gambarkan sebenarnya Allah menggunakan perkataan Al-Qari'ah. Satu je perkataan Al-Qari'ah, tetapi gambarannya terlalu besar, luas. Bukan sekadar kita kata, sebab sekarang ni bila dah sebut hari kiamat, dia dah macam biasa. Dia cakap COVID, dia dah biasa dah. COVID. Ya, lepas tu bila keluar Omicron, baru dia macam Omicron. Baru dia dah sekarang advance kan, orang-orang cerdik pandai sekarang ni kan. Dia takut. Dululah varian Delta, okey lah sekali kan. So bila cakap COVID, dia macam okey lah, boleh lagi dan sebagainya. Tapi bila cakap hari kiamat, okey lah hari kiamat, memang kita percaya pada hari kiamat. Ya, tetapi kesan sebenarnya nak tengok orang yang beriman pada hari kiamat, kita boleh nampak sebenarnya keimanan dia itu nampak jelas masa dia hidup di dunia. Tanda-tanda dia beriman, dia berpegang, dia takut betul-betul dengan hari kiamat itu ialah bila dia hidup di dunia ini dengan segala tindakan dan amal dia. Sebab iman itu, hari kiamat ni iman. Tapi iman ini tidak boleh kita duduk dalam diri kita, dalam hati saja. Dia kena ada amal dia. Dan dia kena ada perbuatannya. Dia ada rukun iman dengan rukun Islam, betul? Rukun Islam itu amal dia. Dia solat, puasa, zakat, itu dia punya amal. Ya? Kalau macam kita katakan, abang amal sayang tak kat saya? Sayang kat mulut zikir 1000 kali. Tapi beras tak beli, tuan-tuan dia kata beras aku beli kan. Memanglah beras kau beli, tapi aku yang masak kan. Ya? Nak makan beras boleh, ya? Makan ikan mentah macam tu kan. Bukan nak bring up the issue, tapi yalah, tanda kita sayang, tanda kita beriman itu ada punya perbuatan. Ya? Beriman dengan saja kata tahu tak solat, tapi tak solat macam mana? Ya? Tahu solat itu wajib, tapi tak buat pun solat itu. Adakah dia orang yang beriman sebenar-benarnya? Adakah dia betul takut pada hari kiamat itu? Belum tentu lagi. Ya? Bukan saya yang menilai, bukan kita nak menilai diri kita sendiri. Allah lah sebaik-baik hakamul hakimin yang akan menilai. Tetapi sebenarnya ini yang Allah nak tunjukkan. Ya, dalam surah Qari'ah ni Allah nak tunjukkan dahsyat hari kiamat. Kita kena takut, kita kena tahu perkara itu bukan senang-senang untuk kita dapat hadapi perkara tersebut. Ni yang gempa bumi, yang jatuh tanah, yang kita kata tercabut, yang gunung berapi, yang apa semua tu pun. Ya, kalau tengok, saya selalu kadang tengok video orang lari daripada gunung berapi kan, yang tanah runtuh dan sebagainya, tak terkejar dia. Ya, kalau kita tengok tsunami tu macam dia lari macam mana pun, zoom sekejap dia dah dapat. Ya. Sekarang siapa nak menyelamatkan kita dan siapa nak beritahu kita tentang perlunya kita takut kepada hari kiamat? Supaya takutnya kita pada hari kiamat itu dalam keadaan gambaran yang diceritakan dalam Quran, kita berhati-hati dengan hidup di dunia ini. Berhati-hati menambah amal. Sebab apa? Sebab kita tak nak nanti pada hari kiamat kita dah tahu, inilah hari kiamat tu, dah tahu dah. Tapi keadaan huru-hara kita buat tak tahu dan kita pun tak sedapat menyelamatkan diri kita pada hari kiamat tersebut. Ini permulaan saya nak beritahu. Dalam semua kuliah saya akan beritahu apa patut kita fikir dan apa patut perasaan kita ketika kita menghayati surah ini. Ya, perasaan takut, perasaan tanya dalam diri, aku dah cukup amal ke belum? Aku dah buat baik ke belum? Adakah lagi orang-orang yang aku sakiti hatinya? Adakah lagi ibadah solatku, ya, ibadah puasaku semua telah sempurna di mata Allah SWT? Ataupun belum cukup lagi dan perlu baik lagi perbaiki supaya pada hari kiamat yang akan diceritakan ini aku terselamat daripadanya. Ya? Terselamat ni bukanlah kita kata perkara tu tak, kita boleh tak nampak, tapi kita akan dihasilkan dan akan didudukkan dalam keadaan yang tenang dan dalam keadaan yang selamat. Ya? Baik. Al-Qari'ah, hari pertama. Hari kiamat itu akan menggetarkan hati dengan kedahsyatannya, menggoncangkan dunia dengan suara yang menggelegar sangat keras, membingungkan manusia dan mengacaukan akal fikiran, yakni kerana kiamat itu merupakan sebuah bencana dan petaka yang paling besar dan mengerikan. Tak bolehlah kalau nak gambarkan, ya, kadang-kadang tak sampai lah cara, tak sampai. Tapi kalau tengok dalam video dan sebagainya ada, ya, yang menggambarkan macam mana gempa bumi, kemudian dia nampakkan juga gambaran yang lebih dahsyat lagi akan berlaku hari kiamat. Tak digambarkan sebab perkara ini perkara gaib. Manusia tak boleh nak buat filem, video dan sebagainya. Tapi Allah tunjukkan sedikit-sedikit kita boleh ambil ikhtibar. Ya, contoh kita kat Malaysia ni pun satulah, alhamdulillah duduk aman damai kan kat garisan khatulistiwa. Tak ada gempa bumi, ya, tak ada gunung berapi dan sebagainya. Ya, kalau dekat mana? Indonesia tu selalu berlaku.
Ya, kadang-kadang jemput pun dia dalam garisan-garisan yang akan berlakunya gempa bumi. Ya. Dia memang dekat bangunan dia semua ada indeks ataupun ada indikator kalau berlakunya apa nak buat, memang akan selalu berlaku. Ya, tapi kita kat Malaysia ni ialah orang kata relax, tenang, aman kan, bumi yang barakah. Ya, tak ada, bukanlah barakah maknanya dalam keadaan selamat. Itu kadang-kadang kita perlu juga tengok keadaan tempat lain. Ya, macam mana saya kadang-kadang tengoklah Indonesia tu kan, tengok macam gunung berapi tu kan, lahar tu keluar berlari kan, dia memang hancurlah habis satu kampung tu, habis terbakar hitam apa. Ya, dan kita pun tak tahu sebenarnya orang yang berada di situ adakah mereka mengambil pengajaran ataupun tidak. Ya, tak guna juga ya. Kadang-kadang ada isu saya baca juga, mereka yang duduk di Mekah, di Madinah, berhampiran dengan Kaabah, berhampiran dengan Masjid Nabawi dan sebagainya kan, pun ada seorang kawan saya di sana, dia duduk di sana, dia kata masjid sana subuh pun tak penuh, dia kata. Ya, sebelah-sebelah kan. Jadi dia kata tak penting sebenarnya kita berada di mana. Sebab Allah itu pun sebenarnya dah menunjukkan hakikat bahawa beriman dengan perkara gaib. Itu poin dia, beriman dengan perkara gaib. Takkan sampai kita nak kena tunjuk hari kiamat ni macam mana apa semua kan. Sebab Nabi SAW bila ditanya, orang kafir tanya ya, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, bila berlakunya perkara ni, kalau kata benda tu berlaku, bila hari kiamat ni, bila hari kiamat yang kau selalu cakap kan, ni duduk cakap dalam Quran ni, bila? Dia kata apa? Qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Ilmu itu di sisi Allah Ta'ala, aku sebagai orang yang memberikan peringatan kepada kamu. Allah dah beri peringatan. Perkara ni perkara gaib. Kita tak boleh nak, macam kita kata kita akan mati ya, malaikat maut akan tarik nyawa kita. Kita percaya benda tu, tapi kita tak nampak pun. Dan itu hikmah yang Allah berikan kepada kita, nak nilai kekuatan iman kita. Nak nilai kekuatan iman. Betul ke kau beriman dengan aku tanpa kau melihat aku? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Saya baca surah Al-Mulk kan, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Siapa yang takut kepada Tuhan kamu dalam keadaan ghaib. Ghaib ni dia maksud sama ada Allah itu ghaib, tak nampak, atau dalam keadaan kita seorang-seorang tak ada dalam pandangan mata manusia. Ya, ghaib juga, kita seorang-seorang kita tak mencuri, seorang-seorang kita tak buat benda jahat. Dan Allah itu pun ghaib, kita tak nampak. Lahum maghfirah, dia dapat keampunan daripada Allah Ta'ala, wa ajrun kabir, dan mendapat syurga daripada Allah Ta'ala. Ajrun kabir ni ganjaran yang besar, iaitu syurga. Ini nak menguji keimanan kita. Perkara yang dikatakan paling dahsyat, kiamat ni menggegarkan ini, perkara ghaib kita tak nampak. Kita tak nampak. Ya, walaupun pasti dalam hadis Nabi SAW, hadis sahih mengatakan berlakunya hari kiamat itu adalah pada hari Jumaat. Ya, Jumaat lah diciptakan Adam, Jumaat lah perluan segala hari, dan pada hari Jumaat juga lah akan berlakunya hari kiamat. Itu memang sahih, akan berlaku pada hari Jumaat. Tapi tak kisahlah kita kata Jumaat yang mana, persediaan kita untuk menghadapinya. Itu kadang-kadang kita kata Jumaat tu ada solat Jumaat, ada khutbah dan sebagainya, ada peringatan-peringatan keagungan tersebut. Sentiasa berhati-hati. Setiap hari kita akan berhadapan dengan hari Jumaat kan. So lepas Jumaat tu pun kita baca surah Kahfi untuk kita mendapat cahaya perlindungan daripada Jumaat ke Jumaat. Itu ada sebabnya kenapa kita kena mendapat perlindungan daripada Jumaat ke Jumaat. Sebab nak sampai hari Jumaat yang tu ada Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, tak tahu buat apa dah. Ya, kita baca lagi pada Jumaat sebab kita dapat perlindungan supaya mudah-mudahan daripada Isnin sampai Sabtu sampai Khamis itu terpelihara, dilindung oleh Allah Ta'ala daripada segala perbuatan yang tidak baik. Itu penting. Okey. So ayat kedua, Allah nak takkidkan lagi, ditanya lagi, mal qari'ah. Macam kita soalan ni dalam bahasa Arab ni atau dalam Quran ni, bila dia kata al-qari'ah, mal qari'ah. Hari kiamat, apa itu hari kiamat? Bila ditanya ni macam dia kata, siapa nama awak? Siapa nama awak? Dia tanya sekali lagi. Waktu dia jawab dah. Ini kan. Ni kita makan apa tengah hari ni? Kita makan apa tengah hari ni? Lalu apa ada? Tanya lagi. Sebab nak mentakkidkan, nak menguatkan lagi, nak memberikan lagi keyakinan, kekuatan tentang persoalan itu tadi. Ditanya ya, orang tanya 2 kali, orang tanya 3 kali sebab orang nak dapatkan kepastian. Betul ke atau betul ke? Sebab kita nak dapatkan keyakinan di situ. Dan sebenarnya soalan ini juga untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut lagi. Tadi dah ada penjelasan tentang qari'ah, nak dijelaskan lagi tentang apa itu qari'ah, ditambah lagi dengan kejadiannya yang sangat dahsyat. Apakah hari kiamat itu? Kejadiannya sangat dahsyat, suasananya sangat mengerikan, keadaannya amat sangat mencengkam, peristiwanya sangat menakutkan. Singkatnya,
kedahsyatan kiamat itu tidak sulit untuk diungkapkan, tak sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Maknanya sukarlah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Tak digambarkan, tak boleh nak gambarkan bagaimana berlakunya. Kita dah kalau ingat surah Zalzalah tu kan, bergoncangnya bumi, jantungnya semua langit akan bumi pecah, lepas tu semua kat langit, matahari, bulan, semua bintang akan jatuh ke bumi bertipa-tipa. Sebab benda tu bukan kecil-kecil, besar-besar. Maka semuanya akan hancur, akan binasa. Semua yang dalam kubur pula akan dibangkitkan, menuju kepada mahsyar, akan dikumpulkan. Itu proses yang kita panggil SOP yang sangat panjang lah ya. Sekarang nak pergi SOP luar negara lagi panjang kan. Siapa nak pergi overseas, saya tengok macam-macam lah. Dengan itu, dengan ini, nak masuk semua. Sekarang ni mana-mana pun dah ditunjukkan juga SOP yang sukar. Tapi kalau orang itu VVIP, saya rasa SOP dia tak terlalu sukar. Kita kata apa? Allah mahasibni hisaban yasira kan. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang murah. Hisab yang murah maksudnya mudah ya. Yasira, hisab yang mudah. Sebab apa? Kita nak jadi VVIP di akhirat nanti. Kalau boleh ada VVIP lagi kan. MVP kot, ada istilah MVP, most valuable person ya. Dia ada MVP, most valuable person, atau very very important person di akhirat nanti kan. Al-yawma nakhtimu ala famtazul yawma ayyuhal mujrimun kan. Dia kata dalam surah Yasin, maka berpisahlah kamu orang-orang yang baik daripada orang-orang yang jahat. Kita nak jadi macam kalau lorong masuk custom ke, lorong masuk pasport ke apa, ini VIP ya, kita nampak orang VIP kan. Kita tengah beratur ni, tengah nak tag kan, dia masuk dulu ada orang ring laju je kan. Beg pun tak kisah. Tak payah nak beg kita, beg dengan dah bopak dengan apa, nak check lagi, nak apa semua kan. Saya ingat pengalaman yang paling jauh saya pergi China lah, saya pergi China kan. Dengan nak scan ni dengan dia dah tak cakap apa, dia cakap Cina je kan, tuang-tuang masukkan tu, apa benda dia cakap tak tahu kan. Lama dah tertinggal kat situ, lama nak keluar. Tapi kalau very very important person, pasport pun tak kisah ya, apa pun tak kisah, immigration pun tak kisah, jalan je. Itu gambaran yang saya pun belajar daripada seorang profesor saya. Dia ceritakan kalau kita biasa di airport, dia nampak gambaran tersebut. Dia kata kalau kita berada di padang mahsyar, kita dikumpulkan, kita nak jadi orang-orang yang very very important person. Nampak je pun kita, Nabi Muhammad SAW nampak kita, sebab kita selalu berselawat pada sekitar daripada dia. Setiap pagi, setiap petang kita berselawat pada dia setiap hari. Dia nampak dia dan berikan syafaat. Lajulah kamu, jalanlah. Nak lintas sirat lagi kan. Ustaz-ustaz saya rasa sekuliah kan, lintas sirat ni ada yang mengangkat, ada yang cahayanya kejap hidup kejap mati, ada yang cahaya terang, ada yang jalan dan betul-betul apa, dia macam pedang, mata pedang yang tajam kan. Ada yang semata sekilat, zup dalam lepas. Ada yang jalan perlahan, yang kita kucil jalan yang mengangkat ya. Ada buat cahaya kejap hidup kejap mati, kejap jalan kejap ada. Itulah gambaran sebenarnya hari kiamat yang sikit di sana cerita, sikit di sini cerita, semua sebenarnya dia menggambarkan keseluruhan. Sebab apa orang tak nak cerita dalam satu, katalah ambil surah Baqarah tu, semua cerita tentang hari kiamat. Berat sebenarnya, berat. Dia ambil sikit surah ni 11 ayat, dia ambil cerita ni 5 ayat, dia ambil dalam surah ni 2-3 ayat, supaya manusia bila dia nampak, dia boleh bersedia. Dia tahu, oh ini sikit persiapan, ini sikit lagi persiapan. Dan tapi bila kita himpunkan keseluruhannya, dia merupakan satu gambaran yang dahsyat. Ya, itu yang dikatakan yang tak diungkapkan dengan kata-kata. Wa ma adraka mal qari'ah. Ayat yang ketiga. Wa ma adraka mal qari'ah. Ditanya pula lagi, tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa itu akhirat? Dia tanya hari kiamat, apakah hari kiamat? Dah teranglah. Tahu tak lagi apa sebenarnya hari kiamat ini? Dia nak cerita selepas ini. Gambaran yang diberikan secara lebih detail, yang manusia boleh bayangkan, yang manusia boleh gambarkan, dan contoh-contoh yang diberikan di sini ialah contoh-contoh yang kita boleh nampak dalam kehidupan kita. Ya, gunung, kelkatu, ya, anak-anak yang tadi, lepas tu timbangan, boleh nampak, boleh gambarkan. Ya. Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Apakah yang kamu ketahui tentang hari kiamat? Sesungguhnya kamu tidak akan pernah boleh membayangkan keadaannya yang mengerikan, pemandangannya yang sangat mencengangkan, ya, tercengang, ya, mengherankan, dan kejadian-kejadian yang sangat menakutkan. Ya? Saya cerita macam tak takut je, saya seronok je dengar. Saya nak cerita menakutkan, saya nak pakai baju hantu depan ke. Ya?
Nak makan, nak cerita, nak terjerit lompat-lompat ke? Walaupun cerita hari kiamat kena cerita bertenang kan? Tapi nak cerita memang marah pula hari kiamat. Nak cerita pasal kejadian menakutkan, nak marah-marah, nak jerit, tu yang lain tu, yang bukan dekat surau ni. Yang kat depan saya ni nak cakap elok-elok, nak cakap tenang-tenang kan? Nak jadi orang solehah, aku cakap macam ni. Nak cakap jadi sising lengan saya, nak jadi garang tu yang kat luar sana tu, yang tak datang ni. Yang duduk dekat Facebook ni, duk tayang dia punya hormatan dia, yang tayang buah dada kuku kilir, itu yang nak kena cekik. Bukan nak kata cekik ya, saya tak kisahlah saya live kat Facebook ni, tapi diorang pun live kat Facebook pun berani tunjuk dia punya barang-barang berharga tu. So, saya pun kena berani cakap juga. Orang yang macam tu lah ni cakap kat orang yang suka tayang buah dada ya, orang yang suka tayang aurat ya, buka tudung sana kuku kilir, kamu lah yang semua kena takut sebenarnya. Tolonglah share Facebook saya ni. Live kat Facebook saya lah. Kalau dekat sebuah masjid ni ada live, boleh sekali ya. Tumpang Saya ada share. tak apa. Sebab saya dalam masjid tu kadang dia ada juga. Dia punya ni kan. Tak apa, nanti saya share. Dia juga share kan ada masjid takwa apa, saya dah follow masjid dia kan. So masjid ni ada Facebook tak masalah. Alhamdulillah. Tapi kita lah ustaz-ustazah ni, ustazah lah ya, dalam ustaz-ustaz ni nak tegur orang yang outstanding kat luar sana kan. Maaf katalah, kadang-kadang dalam keadaan kita kata, ya Allah memang tak takut kiamat ni, tak takut mati ni, tapi bersedekah ni. Yang herannya, ya cakap kat sini kan, yang herannya bersedekah. Kenapa bersedekah dia? Ya, takutlah sebenarnya hari kiamat tu, takutlah mati tu. Sebab orang kata kan, Nabi SAW berhadis, betul dia highlightkan bersedekah, wakaf lah. Kan banyak kan, infak lah kamu untuk anak yatim, madrasah buat ni, orang tua sebab harta infak, sedekah kamu ini boleh membawa kamu, membantu kamu di akhirat nanti. Ya, itu secebis je sebab nak bagi, jangan salah faham. Hadis-hadis ni dia nak bagi satu dorongan untuk dia kata, okey, kalau kamu berselawat kepada Nabi 10 pagi, 10 kali petang, sekurang-kurangnya kan dapat syafaat. Relax kita selawat je pagi petang. Kita tak payah buat apa dah. Sembahyang tak payah, ya. Bersedekah tak payah, ya. Tutup aurat tak payah, suka hati dah nak buat apa. Berselawat sebab Nabi. Ingat Nabi nak ke bagi syafaat ke orang macam tu? Ya. Lepas tu tayang aurat sana sini apa semua, lepas tu pergi bersedekah, bagi infak anak yatim apa semua kan. Kesian anak yatim tu ya, tak ada masalah, tak ada apa-apa kan. Dapatlah duit. Dia pun, saya ingat kalau setengah pondok setengah pondok dan sebagainya, dia tak terima juga. Dia tengok dulu datang belakang orang yang datang. Tapi kadang bila nak datang pondok pun dia pula tutup aurat, pada pakai tudung elok, kemas pakai jubah hitam, abaya, pakai melawah lagi keluar daripada lemari ya. Tengok kat sini balik. Ya. Sebab sedekah itu satu part je untuk kita bantu supaya kita takut topak kan, takut benda namanya pun topak, takut tak suka amalan kita, dia boleh bantu kita. So untuk aurat, solat, jaga adab, akhlak, atau kita terpuasa, zakat, ya. Solat lah yang paling penting sebenarnya. Ya, kalau yang muslimat ni saya tengok untuk aurat lah dengan sempurna. Ya, untuk aurat ni kalau basic-basic tu tak apalah, sebab kadang-kadang minta maaf lah ya, founder di luar sana, saya ni jenis yang berani bercakap saya tak kisahlah. Ya, kadang komen kat Facebook, lepas tu Facebook saya kena sekat, saya kena cakap dekat kan, sebab ustaz-ustaz jangan cakap, ustaz-ustaz kena cakap. Ya, kita banyak follower ya, kita banyak follower, tapi adakah follower itu yang kita nak bawa dia di akhirat nanti? Kita ramai pengikut Nabi SAW lah, seorang sahabat, seorang tokoh figure yang paling banyak follower. Dia dah meninggal sekalipun follower dia tetap ada, tetap ramai. So kita nak meninggalkan follower yang macam mana di Facebook kita ya, dalam kita punya circle, dalam kita punya group ya. Saya tengok ramai ustaz-ustazah, prof dan sebagainya yang membuat follower dia supaya mereka ini boleh membawa sama-sama kita masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala dan takut kepada hari kiamat. Itu yang sepatutnya kita follow ya. Sekarang ni siapa ada follow-follow yang tak tahu bolehlah unfollow ya. Kita bukan nak boycott mereka, tapi kita pun sebenarnya bertanggungjawab. Kita follow mereka, kita pun terpengaruh dengan mereka ya. Dia sekarang ni banyak istilah menjual produk dan ikut follower dan kemudian menjadi agent. Tak ada masalah kita nak dapatkan orang kata side income ya. Tapi kita orang yang kena kuat lah, maknanya dia buat apa yang baik kita boleh ikut ya, sebagai bisnes. Tapi yang lain-lain tu kita kata tak apalah, biarlah dia buat. Sebab kadang kita perlu juga nak dapatkan duit side income kita dan sebagainya, kita ikutlah sebab jadi agent, jual barang kan. Dan itu dah dia punya style sekarang. Minta maaf kata kalau orang-orang bini yang live 3,000, 13,000 live, saya live ni tak sampai 10 mata. Yalah, memanglah kan siapa nak tengok susah ada bebel-bebel pagi ni kan.
Adalah tak memasak, tak apa, duduk cokor je dah ni kan. Diorang tu dia masak dengan apa, dia pergi berjalan, seronok lah. Sampai tu AJ founder ada punya tu jual barang kan. Betul, itu dia punya strategi sekarang. Saya pun pergi belajar sebenarnya untuk macam mana nak naikkan follower dan sebagainya untuk kuliah dan sebagainya. Kena share kan semua kan. Dia kena ada follower yang banyak dan sebagainya. Tapi tu sedih lah bila pagi-pagi kan tengok ustaz ada saya follow Dr. Datuk Kazim punya live kan. Paling-paling 2,000 mata. Ya, Ustazah Asma pun 2,000, 3,000 kan. Tapi kalau mereka ini live 5-6,000, 7,000 sebab dia punya follower dan dia punya agent semua nak jual barang dalam tu kan. Komen, love dia sampai beribu-ribu, viewers dan sebagainya beratus ribu. Itu yang sebenarnya kita nak kena hati-hati. Ya, nak hati-hati dan bukan tak boleh saya kata, bukan tak boleh langsung, tapi kena ada keseimbangan. Seimbang lah, kena ada balance. Ya, nak itu kurangkan, jangan terlalu jangan saya seimbang ni macam sama banyak pula, yang tu sikit, yang kena banyakkan yang agama, kemudian kurangkan. Sebab lama-lama bila kita tengok ilmu agama ni, kita secara automatik kita akan tetap suka kepada perkara tersebut. Itu helah-helah tipu daya yang bawa kita kepada lupa kepada hari kiamat. Sedangkan Al-Quran ni nak ceritakan perkara yang menakutkan. Tapi saya nak cakap tak menakutkan kan, sebab tak boleh nak takut sangat kat sini. Depan ni semua orang baik-baik ya. Orang yang tenang, orang yang beriman, orang yang banyak membuat amal yang bercakap perkara yang baik dan beradab ya. InsyaAllah Allahumma amin semuanya baik-baik. Jadi kita tak boleh nak marah Saya cakap tak boleh marah orang yang datang kelas. Kerana student yang tak datang kelas kita marah pada orang yang datang kelas. Dia nak kat rumah dia tidur tu. Yang masuk Google Meet ke, yang masuk dalam kelas ni kita bebel. Tak datang kelas lah semua. So tak payah. Ya, strategi dia yang tak datang tu, yang dekat luar tu yang kita marah. Yang kat sini ni kita cakap elok-elok. Walaupun gambaran dia memang menakutkan. Okey. So ayat yang keempat disambung. Pada hari itu yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Ya. Ini sebut betul-betul ya, ada shin, ada sa. Mabthus, ada mabshus. Ada yang mabshus lagi, ada yang mabthus, ta ya. Begini gigi atas sikit mabthus. Sambil-sambil lah. Saya tahu perempuan ibu ada belajar mengaji dengan ustaz-ustaz. So sama-sama tu betulkan sebutan. Sebab sahabat saya pun ada yang semalam saya usrah, nampak dia pergi belajar mengaji. So dia bila tiba tempat tu dia jaga betul-betul bacaannya. Alhamdulillah. Itu yang kita nak. Sekarang ni bukan dia bayar, ada yang free lagi ya, ustaz-ustaz yang ajar free. Ada sekali tu ustaz tu saya tengok dekat Facebook, dia buat RM100 sekali bayar sepanjang hayat. Macam tu lah belajar mengaji. Saya kata memang betul lah ustaz ni tak ada nak apa-apa. Tapi lah tak tahu lah itu promosi je kan. Nanti lepas tu dah masuk kena bayar juga. Allah tak nak lah, dia ada strategi kan. Tapi kalau ikutkan depan tu sekali je. Tapi tanya kawan saya memang tu je lah, dia kata yuran sepanjang hayat. Ngajilah sebanyak mana pun dengan dia. Ada grup-grup bagi-bagi apa semua kan. Ngajilah betul kan ni, sebab nak tegur lah sama-sama zaman tahun ni. Sebab ada star tu kan, mabatus tak. Pada hari itu manusia adalah seperti anak-anak ya. Ada yang kata tergantung kat sini ya. Farash ni seperti anak-anak yang bertebaran. Tapi ni kita baca kitab Indonesia, so diterjemahkan sebagai anak-anak ya. Kalau kita tahu, kita sebenarnya kalau dalam Quran dikatakan dalam bahasa Melayu ni, kita tengok dia lebih terjemahkan kepada tergantung lah ya. Surah ni surah yang ke, sebab sebelah saya ni ada kitab tafsir yang Melayu. Jadi kalau yang sebab sekarang ni kan kita baca terjemahan bahasa Indonesia. So dia terjemahkan sebagai anak-anak ya. Kalau ada kelkatu, ada yang kata sebagai kupu-kupu ya, pun ada. Sebab kalau anak-anak itu mungkin dia kata tak berterbangan lah ya. Sebab kalau mabthus ni dalam bahasa Melayu kita berterbangan. So ada yang kata kupu-kupu, kelkatu yang berterbangan. Pada hari kiamat, manusia sedemikian banyak itu tercerai-berai dengan berpisah-pisah, dengan ketakutan, kecemasan dan kekalutan yang masing-masing. Kadang itu, saat itu laksana anak-anak semut putih yang bertebaran dan kemudian terjatuh di dalam kobaran api. Wajah mereka kusut dan fikiran mereka kalut. Ini terjemahan dari sudut bahasa Indonesia ya. Dia gambarkan, sebab saya kata ya, saya kata tadi, terjemahan bahasa Melayu ni dia bergantung kepada orang yang berterjemah itu. Kalau di sini kita baca kitab terjemahan Indonesia kan, so dia akan tengok kepada anak-anak. Ada yang katakan kupu-kupu, tetapi dari sudut falsafahnya, dari sudut kita kata maknanya sama, iaitu satu kelompok haiwan ya, binatang ataupun sekumpulan yang banyak ya, yang kita kata begitu-begitu kecil. Lepas tu bila
datangnya satu perkara yang berlaku tadi, dia bertebaran dan dia jatuh dalam kelompok atau kobaran api. Dan dia akan berterbangan ataupun hilang arah tujunya, kerana berlakunya kedahsyatan hari kiamat. Kalau dulu saya belajar, Ustaz selalu cakap macam pelkantuk ni, dia kata bila dia berlombok dekat api kan, lepas tu dia punya bulu dia terjatuh kan, sayap berjatuh sebab hilang apa semua kan, dia berlombok ikut api. Ini gambaran ni macam mana dia bertuju ke satu tempat, kemudian bila dia ada banyak tafsiran lah, kalau datang dia kata dia berkumpul jatuh dalam kobaran api, kerana bila dah dikumpulkan, mereka yang terjatuh ke dalam api neraka akan sama-sama masuk ke dalam api neraka. Alhamdulillah misalnya. Tetapi nak beritahunya pada hari itu keadaan huru-hara, kucak-kacir. Macam ni kalau kita tengok lampu tu kan, kereta tu berjalan bulu kan. So bila kita tutup je lampu, dia tu hilang. Kita tak tahu dah mana. Ada yang putus-putus dah syayat, dia punya pelepah dan sayap dia tu dah jatuh. Itu keadaan bagaimana berlakunya keadaan yang huru-hara, dikumpulkan haiwan-haiwan, atau tidak bagi gambaran manusia ni macam kumpul-kumpul ni tadi, macam kereta ramai. Maknanya ialah daripada zaman Nabi Adam alaihissalam sampai kita tak tahu bila berlakunya hari kiamat. Bila berlaku memang innamal ilmu indallah. Kata Nabi SAW pun dah dijawab dari jelasan Al-Quran, hari kiamat itu berlaku hanya Allah sahaja yang maha mengetahui bila hari berlaku. Kita nak kena bersedia saja. Bila? Tak tahu bila berlaku hari kiamat, tetapi Allah berikan gambaran-gambaran tersebut. Jadi salah satu gambaran yang kita kat sini ialah bagaimana keadaan itu sangat kalut, sangat cepat. Seperti kalau kita terimalah maksud anak-anak ini pun sebenarnya boleh diterima. Sebab anak-anak pun satu binatang yang kecil lah, dia nak masukkan kecil dalam koloni yang ramai, yang banyak. Dia macam kecil-kecil ni kan. Dan macam kata, macam semut lah kalau kita bahasa Melayu, macam semut tu dia berkumpul, berburu. Ramainya manusia itu pada hari kiamat seperti kekatu yang bertebaran ini, yang tak dapat dibayangkan, dihimpunkan semuanya untuk menerima hisab masing-masing, ganjaran pahala amal masing-masing. Kalau dia kekatu ni pun, dia kalau anak-anak itu saya nak tengok lah kalau ada pokok kan, tapi kalau kekatu ni pun dia waktu-waktu dia hijau, dia panah apa pun dia ada. Kalau kita nampak kan, dia macam mana dia burung-burung, tak tentu arah sebenarnya, kadang-kadang dia tak tentu arah. Dia tak ada keadaan tenang dan sebagainya. Itu juga dikata kalau semut putih ni, dia bertebaran dan kemudian dia jatuh dalam keadaan kobaran api, wajah mereka kusut dan fikiran mereka kalut. Dia kusut sebab apa? Dia kusut sebab apa dia kalut? Sebab dia tahu perkara buruk akan menampak diri dia. Kita kata muka dia hitam, muka dia kusam, bukan kita kata dalam surah apa tu muka dia bersiri-siri, bersinar-sinar sebab dia nak jumpa dengan Tuhan. Tapi orang yang kasut. Saya selalu bagi contoh mudah macam ni lah, nak bagi faham kan. Orang yang nak ambil result periksa, saya cakap kat student saya lah, bagi contoh kan. Ibu-ibu saya tak ada dalam contoh yang relevan macam mana nak, ataupun ada anak nak ambil exam ke periksa kan, student nak ambil ni, dia dah tahu dah, dia nak ambil sikit exam tu, muka dia dah macam tak confident ni kan. Dia macam kata dia agak-agak je. Kalau nasib dia baik-baiklah, kalau nasib. Tapi kalau orang yang memang dia tahu dah result dia baik, dia dah tahu dia skor dia dah bagainya, muka dia senyum je pergi ambil result. Dia dah tahu dah, mukanya orang dah kusut dan kalut ni, dia dah tahu keputusan dia nanti nak jumpa Allah macam mana. Dia dah tahu dah apa yang di dunia dia buat dah. Tapi dia dustakan juga kan. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa nukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Surah Yasin kan. Anak saya hafal. Saya kalau Yasin ni kalau cakap dia kalau kaput saya sama kan, kelapar kan. Okey, ditutup pula. Sebab apa tak berlaku juga kat dunia ni kamu buat apa semua. Tapi sebenarnya nak beritahu mereka ni kusut dan kalut sebab mereka dah tahu dah apa sebenarnya ganjaran yang mereka akan terima. Muka susah macam pantau lah, kena siksa lah, kena pakai azab lah, sebab apa kat akhirat kat dunia tak buat baik dan sebagainya. Okey. Wa yakunu surah ayat yang kelima, wa takunul jibalu kal'ahnil manfush. Sebut betul juga ya, manfush. Dan gunung ganang adalah seperti bulu yang dihamburkan berterbangan. Sedangkan gunung-gunung pada hari kiamat itu seperti bulu-bulu yang dihamburkan dengan tangan, sehingga terlihat seperti debu-debu yang bertebaran di udara. Bagaimana bulu-bulu itu, gunung ganang ni sebenarnya kalau kita tengok di dunia ni,
yang paling kukuh lah, yang paling kuat daripada segala bentuk bumi. Sebab air laut semua tu dia tak kuat. Gunung ganang ni sebagainya sebagai paksi di muka bumi, nak kuatkan tanah. Sebabnya berlakunya tanah runtuh dan sebagainya sebab orang hakis bukit. Gunung ganang ni dihakis dan sebagainya menyebabkan bumi ini tidak stabil lagi. Dia pasak. Jadi gunung ganang yang kuat itu pun akan dihancurkan seperti bulu-bulu, seperti debu yang bertebaran di udara. Debu ni kita tak nampak. Gunung yang besar tu, siapa yang selalu panjat gunung lah. Kalau kat Nilai tu ada Bukit Melati naiklah Bukit Melati, ada tiger lah, ada monkey lah, macam-macam dia punya trail laluan tu. Siapa yang naik, ialah kita melihat kejadian Allah Ta'ala. Allah nak kata gunung, kau selalu nampak gunung kan kat muka bumi ni. Kalau tak jenis tak nampak gunung, pergilah cari gunung. Sebab Allah kata laut, pergi tengok laut. Allah kata bulan, pergi tengok bulan. Jangan kita menidakkan. Dalam Quran tu kata ada matahari, pergi tengok matahari, pergi tahu gambaran matahari tu macam mana. Sebab itu sebenarnya mendekatkan lagi diri kita dengan Allah SWT, Khalik pencipta tersebut. Allah Khalik, dia suruh kita tengok makhluk yang dia cipta. Sekarang dia suruh kita tengok gunung-gunung. Gunung tu kuat, gunung tu tinggi, gunung yang besar dengan batu-bata, dengan pokok semua. Pada hari kiamat Allah akan hancurkan dia seperti debu yang berterbangan. Debu kalau kita ambil batu sebiji pun boleh hancurkan dia jadi debu. Kalau tak ketuk-ketuk hancurkan dia, tak mampu kita. Tapi gunung yang kuat itu Allah boleh hancurkan menjadi debu. Betul lagi kita manusia ini. Kita ni suka gunung kan? Suka bukit kan, ada batu, ada pokok. Tak ada. Kita ni lagi lah diciptakan daripada tanah, daripada air, daripada ada. Orang kata kalau langgar lori tu hancur becai badan kita ni. Kalau batu tu, langgar lori, batu sekuduk kan. Kuatnya gunung, kuatnya yang Allah kata dia boleh hancurkan sekejap mata. Lagilah kita ni. Saya baru ada satu video Facebook tu, dah saya skip, tak tengok habis-habis. Seorang penggali kubur tu kat Arab, dia cakap Arab kan, dia tunjuk bagaimana gambaran dalam kubur tu lah. Banyaklah nak tengok tu. Dia rasa macam seram ni tau. Ada tak rasa macam tu, dia rasa nak tengok ni, tapi rasa macam takut nak tengok ni, tapi kena tengok ni. Sebab nak tengok bukanlah gambaran kubur yang ada orang, kubur yang digali kan. Kan kita selalu ada juga video tengok kan, macam mana lahat dan sebagainya. Tengok. Sebab apa? Sebab dia boleh mendatangkan lagi keyakinan kita, keimanan kita dan ketakutan kita. Takut tu penting. Sebab tadi saya bacakan ayat innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Kata yakhshaw, mereka yang takut kepada Tuhan dengan keadaan ghaib. Allah tu tak nampak. Takut pada hari kiamat dan keadaan tak nampak. Walaupun Allah dah gambarkan gunung akan hancur berdebu, tapi kita beriman. Nak beriman tu, dia punya asal dia memang takut. Takut dulu. Takut perkara ni dahsyat berlaku, takut. So kita tak nak buatlah sebab takut. Tak nak buatlah nanti ibu marah. Ini punya ayat tu. Tak nak buatlah sebab ibu nanti ibu marah. Kalau tak buat ni. Anak saya bercakap cawan, dia dah ada mindset marah tu kan. Pada tak marah pun, dia mengadang je marah. Dia ada hani itu yang marah. Saya ada 5 cawan kan, 5 anak, 5 je lah, tak banyak kan, nanti susah kat kalangan rambut kan. Dia kadang mak-mak, ibu-ibu minta maaf lah, dia bebek, cawan tak basuh banyak keluar. Kalau ada 5 orang, dia tak 5 je cawan tu. Kalau boleh letak nama terus kat cawan tu. Jangan bisik-bisik je ada. Kita orang bijak pandai kita orang ni jangan nanti nenek-nenek pun sama Kalau mak saya pun kata ada berapa cucu je, dia 15 orang, dia letak 15 je cawan tu. Walaupun kita kata ada orang basuh tak basuh apa semua kan, tapi dia kalau kita tak 20 lah dia guna. Saya suruh semua. Memang saya kata yang dalam ni je, yang dalam mari semua jangan guna dah. Bukan kedekut orang apa tak ada. Tapi kan berdiri cawan tu kan tak basuh semua kan. So kalau berdiri pun 5 lah yang berdirinya, masih tahan lagi. Kalau yang kat singki dah 5, kat atas purak pula 5 lagi, 10 lagi kan. Kalau yang tak live FB tengok depan dia ni semua ngangguk-ngangguk ni kan. Ngangguk sebab apa? Setuju. Nak cerita takut ni kan sebab apa? Bila dia pecahkan satu cawan 3-4 kan. 3-4. Dekat ni ibu balik kuliah ni tahu ni 3 cawan kena 4 kan. Dia buka lemari, dia jumpa ada lagi yang reserve je. Sama lah, kita ada kan ada 2 set kan, colour sama apa semua. Dia buka dia keluar 1, so kita balik tengok ada 5. Tak ada apa-apa lah. Tak ada apa-apa, senyap je. Tiga-tiga ni adik beradik ni dia bersokongkol. Dia diam kan. Dia ta'awanu alal ismi wal udwan kan. Dia senyap je. Lepas tu kita tahulah. Sebab saya tak tahulah kita ibu-ibu ni kan, cawan tu macam walaupun 5, kita tahu 5 tu beza dia macam. Yang ni ada
coklat sikit, yang ni ada kotor dia sikit, yang ada sompek dia sikit kan. Tak tahulah hebatnya. Itu sebab dia stres kan. Sebab perempuan ni banyaklah dapat kanser lelaki. Ya, kalau boleh janganlah buat macam tu kan. Tak payahlah kan. Tapi tak tahulah nampak. Saya tahu cawan tu sebenarnya dah berganti dengan yang lain. Saya tanya lah, kenapa ganti cawan? Tak adalah tak. Ibu tahu tak kenapa je. Takutlah nanti marah apa semua kan. Sebab takut dia kata. Takut nak buat, bukanlah nak kata takut tu kita menyujikan perkara yang jahat. Tak, istilahnya takut. Bila kita takut kepada Allah, kita tahu takut hari kiamat, tak buatlah. Dia kita beli barang troli kan, kita letak sesipar, takut ni nanti Allah cakap apa, hisap kita ni, letak lain bukti musahkan orang. Kita bela binatang ke pokok kita, ke terbang ke kat rumah ke apa semua, nanti kita cakap tak baik pada orang. Takut tu, takut nanti, tak naklah nanti orang ni takut, kita takut dia kecil hati. Sebab apa, nanti Allah akan hisap kita. Kita takut dulu. Takut kepada Allah, takut kepada hari kiamat menyebabkan perkara itu berlaku. Dan Allah nak gambarkan, pergi tengok gunung ni, gunung besar kan. Kalau kita kata ada gunung dan sebagainya, ambil batu je lah. Kalau saya kata kita ambil seketul batu sekalipun, pergi hancurkan dia jadi debu, kita hentak-hentak. Saya nak bagi satu pandangan, kalau gunung tu pun boleh di satu fahaman, kalau gunung tu pun Allah boleh hancurkan dia jadi debu, kita manusia ni apa dah lagi? Tak ada apa pun yang kuat-kuat kita ni. Tulang kita hancur, dia mati, tak ada apa pun. Dia sekejap aja. Kalau orang kata kena langgar tadi kan, itu sekejap aja, pecah semua, hancur, pecah. Tak ada apa. So takutnya kita kepada hari kiamat itu, sebab Allah Ta'ala boleh menghancurkan bumi ini dalam sekelip mata dan keadaan yang mudah bagi dia. Ayat ke-6, dan apa pun, fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Saya kena baca ayat 6 dengan 7 sekali. Sebab dia bersambung. Fa amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah. Dia nak bagi ayat gembira dulu ya. Dan apapun orang yang berat timbangannya kebaikannya, adapun orang-orang yang timbangan amalnya lebih berat kebaikannya kerana penuh dengan amal soleh, maka dia termasuk orang yang sukses. Ini bahasa orang Indonesia ya, sukses, orang yang berjaya, beruntung dan bahagia. Sama dengan ayat 7, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, dia akan berada di dalam syurga Allah yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan. Fa'amma man sakulat, ya, kalau dalam bahasa Arab je sakulat je yang berat. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Thaqil ni maksudnya berat, timbangannya berat, amal kebaikan. Kita tahu ini satu lagi beriman dengan timbangan amal. Ada neraca, ada dacing yang akan mengukur keimanan kita ataupun mengukur amal soleh kita. Jadi kita akan timbangkan, kita amalan kita akan diberi, kemudian dia akan ditimbang. Cuma hati-hati di sini, tidak dibenarkan untuk berlebih-lebih berfikir tentang timbangan tersebut. Nak pakai dacing yang macam dekat supermarket tu ke, yang digital tu ke, keluar berapa kilo kan. Kan nak pakai yang macam kati-kati tahil tu ke, Allah Ta'ala alam, tak boleh berfikir terlebih lagi. Kalau kita kata kat dunia ni canggih, boleh sampai 0.0 berapa gram boleh timbang, Allah Ta'ala alam, timbangan neraca Allah itu lebih canggih lagi daripada yang kita boleh terfikir. Mungkin dah kalut lah, mungkin dah kolot lah, outdated lah kalau kita masih lagi fikirkan dacing timbangan itu. Kita kalau saya tak lah kita maksudnya kan, mungkin timbangan Allah itu lebih advance lagi, lebih berteknologi lagi daripada yang kita boleh bayangkan di dunia ini. Akan berlakunya timbangan tentang amal kebaikan, yang ditimbang di situ ialah amal soleh dengan amal taleh, amal jahat kita. Kalau amal soleh itu yang lebih berat, dia sebab apa dia lebih senang kita bayangkan neraca timbangan tu ya, dia sebab dia ada dua, sebenarnya timbang yang jahat, timbang yang amal yang baik. So kalau amal yang baik itu sakulat, lebih berat lagi timbangannya, maka berbahagialah dia kerana dia akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini juga perlu hati-hati, jangan kata bolehlah buat jahat sikit-sikit. Buat jahat sikit-sikit sebab nanti kalau kita buat berat banyak ya, berat amal soleh yang banyak, so maka akan beratlah timbangan tu. Bolehlah buat sikit, jangan buat langsung perkara jahat tadi, kejahatan, kemaksiatan, sebab sikit-sikit kemaksiatan itu juga sebenarnya boleh membawa kita lama-lama tidak mahu membuat kebaikan. Jangan. Mula-mula sikit-sikit lama-lama dia akan jadi banyak. Dan bila kejahatan itu jadi lebih banyak, dia akan mempengaruhi kebaikan tadi, dan lama-lama kebaikan itu akan berkurangan. Buat baik
Senang sebenarnya. Buat baik ni senang. Dia satu Allah bagi 10 ganjaran. Satu dapat. Tapi kalau buat jahat ni walaupun satu nak bertaubat itu punyalah susah. Bukan susah lagi, nak menghapuskan dosa itu tadi agak sukar daripada membuat kebaikan. Buat satu jahat ni nak kena top up dengan banyak kebaikan. Sebab kita tak perlu buat kejahatan. Sebab kita jangan salah faham. Dia kata, oh kalau kita buat ni nanti bolehlah buat dosa sikit-sikit. Sebab kita buat dosa lagi banyak. Aku buat dosa satu, nanti aku semayang banyak-banyak. Sebab nanti boleh cover balik. Tak semestinya macam tu. Tak boleh pun sebenarnya macam tu. Sebab kita tak tahu sebenarnya kejahatan yang kita buat tu tadi, dia akan lama-lama mempengaruhi kebaikan kita. Dan lama-lama tak nak pula buat kebaikan. Dan satu lagi kat sini saya nak bagi pesanan pada diri saya. Janganlah kita bertangguh-tangguh untuk melakukan kebaikan. Besoklah nantilah aku buat solat ni, itu solat Tuhan ni kemudian je lah. Nantilah nak puasa ni, elok lagi ni, nantilah kemudian lah. Solat pun sebenarnya berusaha untuk solat di awal waktu. Jangan tangguh-tangguh. Jangan lambat-lambat. Jangan kemudian kita rasa tak apalah, nantilah kita besok boleh buat lagi, kita tak nak buat lah. Sebab kadang-kadang kita ni tak senang, tak sihat, tak selesa dalam keadaan dan sebagainya, kita tangguh-tangguhkan perkara tersebut. Nantilah baca Quran ni, besok boleh baca Quran. Bagi contoh yang senang lah, solat ni kadang kita dah biasa, dah okey dah baca Quran. Besoklah baca. Ini tak apalah lagi. Dah tiba hari Jumaat ni, syaitan pun datang daripada malam Jumaat lagi, hari Khamis dah baca Yasin. Penatlah tidurlah dulu, besok boleh baca Kahfi ni, besok boleh baca besok. Besok dah subuh dah. Sampai esok setakat kejap pun benda tu baca. Kan? Lepas maghrib ni, lepas isyak lah baca kan. Lepas isyak lagi lah, dah pegang ni, tak baca dah. Nantilah dia nak beritahu, jangan bertampur. Dah boleh buat masa tu, buat je tu. Selesai, senang hati kita, lega. Dah buat dah benda tu. Next kita boleh sebab apa bila kita dah selesai perkara tu, kita boleh buat perkara lain yang lebih banyak lagi. Okey, besok pagi, besok Jumaat dah selesai dah Kahfi. Kita boleh baca surah lain, kita boleh berselawat lagi. Sebab besok kita nak khususkan untuk berselawat. Ni kita dah tampung semalam, Kahfi tak baca, nak baca Kahfi pula lagi. Lepas tu kan nak berselawat lagi, nak berselawat. Dia dah jadi banyak kerja. Patutnya tadi pergi sebelum ni dah basuh pinggan ni. Saya lah, dia tangguh nantilah. Lepas tu baju tak angkat lagi ni, nantilah. Lepas tu bila balik, pinggan tak basuh. Padahal tadi boleh je basuh pinggan. Saya bagi contoh diri saya sendiri, jangan terasa. Sebab saya duduk kemah-kemah lauk kan. Ada pinggan nantilah, kadang-kadang balik lah. Ni balik nak keluar rumah, tengok tadi sebelum keluar, patut semalam kemah dulu sebelum tidur ni. Nampak tak? Kalau tidur saya kemah dengan laptop dengan apa. Dah hari ni dah tahu dah memang nak outing satu hari. Dia tahu tak? Itu tindakan amal. Tapi bila amalan kita, nak contoh tadi, susah bagi yang muda, baca Kahfi, tak nak baca Kahfi. Jumaat malam lah, lepas isyak tak apalah, besok pagi boleh baca lepas subuh. Lepas subuh dah nak pergi lain. Hari dah ada suami kata nak pergi makan, tak apalah, kadang-kadang lepas nikah nak Tuhan boleh baca. Tak apalah, 110 ayat kan, konon dah biasa, semua tak ada masalah. Ataupun lepas maghrib tu, lepas isyak kita baca 10 pertama, 10 akhir dulu. Itu okey dah. Tak sempat yang kata okey, untuk kita kata kita rasa macam yang pertama baca 10 pertama, 10 ayat, okey boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, besok kita kata ada masa ataupun kita ada rezeki pertama, kita baca. Sebab kita memang dah tak larat sangat, dah penat sangat kan. Lepas isyak tu ataupun maghrib kita baca 10 ayat pertama, surah Kahfi, 10 ayat terakhir. Tapi adakah itu mencukupi? Mencukupi. Maksudnya kalau dalam perkara-perkara lain kita tamak kita nak semua dan sebagainya. Tapi kadang-kadang bila baca Quran, baca apa cukuplah ya, minimum je dah lah, cukup kan. Itu pun perlu saya ni, benda yang saya cakap sebenarnya semua benda saya cakap dari diri saya sendiri. Perempuan ibu-ibu jangan terasa. Jangan kata macam saya bagi saya ke, tak ada. Benda ni semua saya cakap diri saya sendiri. Kadang-kadang kata, kalau aku pergi ni aku nak yang lebih aja. Kalau nak ni yang lebih aja, nak ni, nak itu. Kalau pergi kedai tu nak beli, contohnya ni saya dah ada hutang lah ni, nak beli ikan. Lepas tu rasa macam tak cukup lah ikan ni, nak tambah lagi. Ada lagi kan, satu lauk ni. Kalau saya fikir diri sini, kalau itu pun aku rasa nak tamak, takkanlah aku cukup dengan 10 ayat Kahfi pertama, 10 ayat terakhir. Takkan dalam bab ibadah ni aku nak berkira yang cukup saja. Sedangkan benda itu belum tentu diterima oleh Allah SWT. So saya kena 110 ayat. Tetapi jangan bertangguh masa susah, besok pagi nak baca. Itu dah duha kerana ni lah dia punya sampai dah asar, langsung tak baca. So kita bersegera sekali lagi boleh, sebab besok kita nak buat benda lain dah. Kita nak buat benda lain. Kita ada zikir pagi, kita ada kira punya macam-macam kan. Saya tahu masa kita dengan kadang-kadang pernah tu kan, dengan itu nak baca dengan ini dah. So
So ni bila malam tadi dah selesai, penat macam mana pun selesailah dulu kafi malam tadi. Malam Jumaat tu dia dah boleh baca sebab betul dia kata dah lepas maghrib tu dah boleh selesaikan. Kalau kata selesai nak betul-betul hari Jumaat, tak apalah. Pagi tu memang dah biasa rutinnya hari Jumaat, bacalah hari Jumaat itu. Ruangkan masa. Itu orang yang timbangannya berat. Banyak lagi amalan-amalan yang kita boleh buat untuk memberatkan timbangan. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Hawiyah. Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ada pun orang yang timbangan kebaikannya ringan kerana kebaikannya sangat sedikit dan lebih banyak perbuatan jeliknya, perbuatan buruk, maka dia akan terjauhkan dari syurga Allah dan neraka pun siap melahap. Lahap terlana ni. Neraka dia dah bertahun dah terbakar api dia dah nyala. Mengaum-ngaum ya, kalau dalam surah Luqman dah silap dia kata dia menderu ni macam bunyi rekekkan keldai macam ada macam tu api tu. Dia dah mengaum-ngaum tu dia nak makan kita. Nak kita lah makan orang jahat. Dia mengaum, menderu, bergema-gema dia nak tunggu untuk orang yang melakukan kejahatan untuk melahapnya. Maka fa'ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Maka sungguh malang nasibnya dan sia-sia usahanya, tempat kembalinya adalah neraka jahanam dikarenakan kemaksiatannya yang besar terhadap Allah SWT. Neraka ini dinamakan hawiyah kerana dia akan membenamkan penghuninya ke dalam dasar lubangnya yang paling dalam. Hawiyah yang paling dalam sekali, duduklah paling dalam sekali. Kelap-kelap bergelita yang panas macam kata kita kan nak masuk ke dalam pasal. Dihumpankan ke dalam. Dan humpan ni, buat humpan ni kalau baca surah surah Hadid, sedap susah. Bukan surah Hadid tak ada. Surah Mujadah atau Waqi'ah. Surah apa? Satu lagi tu. Dia ada beritahu ada alaiha tis'ata asyar tu. Ada 13 malaikat yang jaga. Dia punya kepala dia tu Zabaniyah tu, malaikat yang menjaga neraka tu kan. Kita tahu ada Malik kan, menjaga neraka kan. Dia ambil, dia heret. Dia bukan umpan ni, dia bukan main kita terkejut segitu tengok kan. Dia heret dulu, dia ambil dulu malaikat yang besar yang tak ada beri kemanusiaan yang memang muka bengis ni. Dia ambil, dia heret kita, dia ikat macam tu, dia heret, umpan, dia heret, dia umpan. Ni neraka ni dah mengau-ngau ni, masuk. Terus jauh sekali dalam macam tu. Duduklah ke dalam tu. Api panas menyala, habis hancur. Yang diceritakan makan darah, makan nanah, minum air panas lagi, kulit melecur hancur, basuh lagi. Berkali-kali sampai habis dosa kamu, bersih, baru boleh masuk dalam syurga. Hanya orang bersih saja masuk dalam syurga itu. Dalam ayat ni kalau tengok dia ada kata fa'ummuhu, ummu. Dia boleh kata fa'ummu. Ummu ni maksudnya apa? Ibu kan, tempat asalnya kan. Ummu, ibu, ummi, ya ummi, ummun. Ummu ni asal dia, tempatnya. Maksudnya orang ini kalau dia buat kejahatan, kan perut kan ibu kan, asalnya kan. Perut tu lah, perut hawiyah tu lah dia katakan. Kamu akan duduk ke situ. Sebab apa? Sebab timbangan kejahatan dia lebih berat daripada timbangan kebaikan. Sebab kata Ustaz tadi, jangan buat langsung. Sebab kita tak tahu timbangan kita berat jahat macam mana. Buatlah sikit dulu, tak apalah. Saya sangat sedih lah orang-orang yang macam satu tangguh kebaikan, satu tangguh nak buat perkara yang kita panggil apa? Kebaikan ni lah, nak amar ma'ruf ni, menjaruh perkara yang baik ni, lebih dia delay, dia tunggu, tak apalah, kita buat dulu ni. Ada masa lagi nak bertaubat, nantilah dulu baca Quran, tak apalah. Sampai dah besar nanti, dah tak boleh menjabat. Yelah, kalau ustazah ni kan, kadang-kadang nanti, ya Allah lah macam mana lah, daripada tak nak belajar Quran, bila dah macam ni baru nak ikhra' dan sebagainya kan. Dia pun rasa menyesal. Tapi betul, kadang-kadang kita dah sampai dah dewasa, kita mengajar, dan tak sampai. Mungkin dia bukan tak sampai sebenarnya, benda tu sampai, ada orang menyampaikan, tetapi dia menolak benda tu, dia menangguhkan perkara tersebut. Takkan mustahil lah dalam satu dunia ni, tak ada orang sampai kat dia kena wajib menutup aurat. Baru semalam saya dengar satu video lama, tak tahulah dia keluar balik kan. Saya tak tutup aurat, dia kata sebab apa? Sebab suami saya tak suruh. Siapa dapat video baru tu? Seorang tokoh kata, saya tak tutup aurat sebab suami saya tak suruh, sebab kabinet tak suruh, sebab kerajaan tak suruh, dia kata.
Dan saya dah tua, jadi saya dalam Quran kata, saya dah tua, saya tak ada apa-apa benda yang menarik orang, jadi saya bolehlah pakai tudung. Bolehlah saya tak pakai tudung. So, saya jawab apa? Saya jawab sekarang. Saya dah jawab ke orang tak nak komen. Kita pakai tudung, ibu-ibu muslimat, perempuan yang dengar ni, yang tak pakai tudung kat luar sana, kita pakai tudung, bukan suami yang suruh. Bukan kerajaan yang suruh, bukan sekolah agama yang suruh. Bukan siapa-siapa suruh, bukan mak kita suruh, bukan ayah saya suruh. Siapa yang suruh? Allah SWT. Ya. Allah yang suruh. Dan bukan juga Rasulullah SAW yang suruh. Rasulullah sebagai an-nadhir mubin, aku menyampaikan saja. Kalau kau tak suka dengan cakap Rasulullah semua, sebab Allah tu yang menyuruh Rasulullah sampaikan. Sebab dari kalangan manusia dia senang nak sampaikan. Ya. Kalau suruh malaikat nantilah tak boleh nak terima. Kita tak faham, tak boleh kan. Bangsa bukan kita punya daripada kita punya kejadian yang sama. So Rasulullah SAW dia tak nak terima sebab dia kata itu Rasulullah. Dia cakap, tak, Rasulullah tu menyampaikan yang kita pegang sebenarnya Allah yang suruh kita jaga kebersihan, Allah suruh kita mandi, Allah yang suruh kita solat, Allah sebabnya saya dengar sekolah Ustazah Isfadiah, saya pun dengar sekali dia kata masa dia kuliah dekat kuis dia datang, jangan suruh anak bangun solat, suruh ibu solat, ibu suruh solat, mama suruh solat, papa suruh solat. Bila mama tak ada, bila papa tak ada, dia tak solat. Bangun anak, Allah suruh solat. Bangun anak, solat subuh, Allah suruh. Allah suruh jaga kebersihan Allah. Sebab bila Allah tak ada, yakhshawna rabbahum bil ghaib, Allah tak, memang tak nampak, mereka akan buat. Kita tak ada kat rumah ni, dia buat juga duha dia buat kan, tidak kita buat. Ibu yang suruh duha, saya buatlah. Ibu tak adalah duha saya. Kan? Sekolah agama yang suruh saya pakai tudung. Bila saya keluar sekolah agama, Ustaz Susah kata pakai tudung sebab peraturan sekolah. Saya beritahu kat student saya, bukan kuis yang suruh awak pakai tudung, bukan kuis yang suruh pakai awak pakai tudung. Kuis hanya melaksanakan peraturan yang Allah suruh saja. Allah yang suruh. Yang kami bagi tahu ni ialah Allah yang suruh. So kalau kamu keluar daripada kuis, kamu pergi mana ke, New York ke, pergi luar negara sana, sebagainya pun Allah tu tetap ada. Jangan kamu masuk je kuis, kamu keluar kuis, tudung dah tak ada. Bercampur gaul dan sebagainya. Bukan kat kuis je tak boleh naik kereta sama-sama, bukan lelaki perempuan ya. Dia tahu tu dekat tepi klinik ni turun kereta kan. Perempuan jalan, bukan nak cakap buruk kolej saya. Mana-mana kolej pun, saya dulu belajar UAE macam tu juga, akal lah kan. Tu saya buat dulu ya, dia kata kan. Saya tengok orang buat lah ya. Dia keluar pagar UAE tu dia pakai tudung lagi. Masuk dalam bas tu dia buka dah tudung dia. So tudung dia sebab di UAE. Why you wearing your hijab? Because I'm a UAE student, dia kata. That is the rules and regulation by UAE. Mana salah? Salah, salah cakap kan. Rules and regulation for UAE, not rules and regulation from Allah Ta'ala. UAE just implement saja. Kuis just implement. Tak maaf UAE, saya budak UAE, saya budak UKM juga ya. Ramai yang macam tu. So kalau kita cakap dalam rumah kita kan, kita cakap anak-anak pakai tudung sebab Allah yang suruh pakai tudung. So mana pun dia kata Allah yang suruh. Allah tu ada di mana-mana. Allah yang solat, Allah yang suruh. That's why bila dia kata suami saya tak suruh saya pakai tudung. Saya tak boleh nak cakap lah, saya kata bukan suami saya, bercakap bukan suami yang suruh ya. Suami tu pun Allah suruh dia solat. Dia bukan mak bapak dia suruh dia solat dan sebagainya. Ya, kalau dia kata kabinet. Yang keempat tadi lah, yang dia kata apa, saya dah tua, saya tak pakai tudung dah sebab tak ada tarikan. Manalah tahu ada orang tua-tua pun kena rogol lagi ya. Tak maaf lah. Yang dah kecut tu, yang tak ada apa-apa pun kena rogol lagi. Yang kahwin pula kan, ada orang tua-tua kan, mek mana tak kahwin. Siapa kata tak ada daya tarikan? Ya, kita tak tahu. Yang dah gigi ibu-ibu pula tak apa, saya pun tua juga nak jaga kan. Kita rasa yang dalam Quran kata tu memang dia dah tak boleh gerak dah, dia terbaring dah, dia memang dah kata memang dah, dia pun dah tak ada. Kalau orang tengok pun dah tak boleh buat apa, ni boleh berjalan, boleh apa, jaga ya. Kalau dengan rambut palsu, dengan kembang apa, kata saya dah tak daya tarikan lagi dah, dia kata kan. Awak yang tak ada tarikan, cuba tanya lelaki dia nak tak dengan awak, nak, dia kata itu indikator je, bukan kita yang letak kan. Kita tanya orang sana, awak rasa saya cantik tak? Nak? Dia kata, okey, maksudnya masih lagi ni, bila tutup. Itu nak bagi rukhsah sebenarnya. Al-Quran tu nak bagi rukhsah. Rukhsah ni kesenangan kepada ibu-ibu yang kat rumah dah tua kan. Kalau anak cucu datang nak pakai tudung lagi, dah pening semua, tak apalah, pakai serkup je ya. Nyang pakai serkup je lah. Kalau nak kata dah rimah ke apa, tak apalah, yang tak pakai tudung lah, yang nak tunggu dah ya. Itu kat tu. Kalau kat luar, pakailah tudung sebab ada banyak lagi orang lain kan. Kat rumah atau kat mana nak pergi jalan, jaranglah kita
tengok ya, orang tutup pun dipakai. Sebab apa? Aurat dia. Orang tutup buku yang begini kan. Yang agaknya ada orang suka kan. Tengok tu atuk dia tengok je kan yang. Moyang kita kan. Kat Wan ke kan. Alah Wan dah tua dah tak ada apa. Jangan Wan, orang suka lagi tu kan. Orang nanya. Jangan macam tu. Sangat menjadikan. Ya, sebab apa? Timbangan kita tak tahu. Sebab itulah nanti orang yang saya pernah bagi kuliah itu kata sebab apa orang wanita antara kebanyakannya ya, ahli neraka. Hawiyahnya atau tempat-tempat neraka ni orang wanita. Sebab apa? Sebab itulah sifat dia tak taat pada suami ya, kemudian tak menjaga aurat. Semua banyaklah bunyi-bunyi menyebabkan kita ni mudah terjerumus ke dalam neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya? Maksudnya ya. Wa ma adraka ma hiya? Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Sesungguhnya ia akan membendamkan wajah penghuninya ke dalam dasar lubang yang paling dalam untuk mendapatkan azab yang pedih, iaitu dibelenggu dengan kuat. Duri menjadi makanannya, nanah adalah minumannya. Sesungguhnya hawiyah itu adalah api yang akan terus menyala-nyala, jilatan lidahnya tak akan berhenti dan nyalaannya tidak akan pernah padam. Tak pernah padam, dia menjilat-jilat, dia menyala-nyala. Tetapi saya dah beritahu, minuman dia adalah nanah, makanannya adalah buah-buah yang berduri. Dalam surah Zalzalah, dalam surah sebelum ni, beritahu bahawa surah Qiyamah ya, haus tak ada minuman, tapi ada nanah, minumlah. Haus ni panas, duduk dalam api, panas lah kan? Siapa yang duduk kalau kita duduk bakar ayam, bakar apa kan, haus, panas ya? Perlukan minuman. Tak ada minuman, dia bagi air menggelegak. Minum, hancurkan tekak dia. Habis. Lapar, tak ada makanan, ada berduri, telan, tersangkut, telan, berdarah-darah keluar. Makan. Sebab itu susah. Dekat akhirat nanti neraka kita jadi lapar. Lapar dulu neraka kalau tak ada. Dia kata makanan. Orang dalam syurga makan. Kalau kita kata kenyang semua, kenapa? Kat syurga patut kita kenyang je lah, tak payah makan. Dia nak bagi nikmat makan, orang nak bagi makan. Sekali minuman, ada sungai apa semua. Minum. Saya tak nak susah, saya nak kat syurga, nak kenyang je. Masuk syurga dulu. Tak payah cerita banyak, masuk syurga dulu. Saya tak nak makan lah, saya dah bosan nak makan lah. Tak apa, tak nak makan, tak apa. Apa sahaja yang kamu nak ya. Mimma yashtahun ya, dalam surah Waqi'ah kan. Mimma yashtahun, apa yang kamu nak. Kalau surah Waqi'ah tu kata apa? Walah min tayrin mimma yashtahun. Walah min tayrin mimma yashtahun. Apa surah tu? Yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabin wa kan kita ada daging, ada burung, tayrin kan, ada buah-buahan, wa fakihatin mimma yatakhayyarun kan, ada buah-buahan apa nak makanlah, binatang buah apa semua ada. Tak nak saya nak kenyang je. Saya nak kenyang, saya tak nak makan. Saya nak suka hatilah, mintalah kepada Allah dalam tu. Wa mimma yashtahun, apa saja kamu nak. Saya dah masuk syurga nanti, teringin lah, itu macam tak nak makan. Makanlah, tak macam marah pun. Yang penting masuk syurga. Kalau dalam neraka, hamiyah, narun hamiyah. Saya tak tahulah kalau nak ceritakan. Selalu saya tengok juga dekat YouTube kan, atau dekat gambar tu, memang dia ada beritahu lah tentang api yang menjilat. Dia bagi gambaran. Memang menakutkan. Kalau kita tengok api yang menjulang-julang tu pun kita dah tahu macam mana lah. Selalu ustaz-ustaz pun bagi kuliah kan, dia kata pergilah cucu api sikit tadi tu, tak hancur hangus. Kat Malaysia ni ada third degree burn kan, kebakaran tahap tinggi, tahap 3, tahap 4 yang memang dah kena balut, dah tak boleh buat apa, dah kena sebab terbakar. Jadi kita memang api tu memang tempat dibakar, memang dah bakar pula dah lama-lama, tak akan padam api tu, tak akan padam. Dan makin lama bakar, kalau kita kata bara kan, makin lama bakar makin panas sebenarnya. Dia kalau kita belum lapis tu dia tak panas tu, pecah dia macam panas. Bila lama darjah dia kepanasan tu akan meningkat. So makin lama masuk. Seolah-olah kita masuk kan, dia kata ada hadis yang celup macam. Habis tak dapat dah celup. Masuk. Syuk hancur. Hancur. Ini Al-Qari'ah, ya, saya nak buat kesimpulan surah Al-Qari'ah ini. Apa yang kita boleh buat belajar daripada surah Al-Qari'ah ini? Yang pertama ialah keimanan kita, ketakutan kita tentang benarnya akan berlaku hari kebangkitan, hari kiamat. Benar dia akan berlaku. Takutlah kepada hari kiamat ini. Yang kedua, gambarannya Allah Ta'ala beritahu bagaimana dia menghancurkan bumi ini, bagaimana kelam kabutnya manusia ini dengan keadaan yang mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Bertebaran manusia ini, ramai manusia yang akan dikumpulkan
Persoalan dekat sini yang kita boleh pelajari, apa nasib kita di akhirat nanti. Apa nasib kita? Kita nak jadi orang yang tadi lah, saya kata VVIP tadi kan, senang je masuk. Itu. Yang ketiga, banyakkan buat ibadah, jangan bertangguh-tangguh, tambahkanlah amal soleh sebab kita nak sakulat mawazin. Kita nak beratkan timbangan amal kita kerana kita nak hidup dalam keadaan aisyatul radiyah. Kita nak hidup dalam keadaan yang baik dalam syurga nanti. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan langsung terfikir, jangan langsung buat kejahatan, kejelekan, dosa. Jangan buatkan kita jauh daripada surga Allah. Jangan langsung ni fikir ya. Macam kalau kita tahu kebaikan tu apa benda, kita sebenarnya manusia ni mukallaf ya, ataupun kita panggil orang yang mumayyiz ya, dia boleh membezakan di antara perkara baik dan buruk. Saya yakin yang mendengar ni semua bukan kanak-kanak yang tak balik lagi, dia tak tahu. Dia tak tahu dia pergi kencing dekat luar jawapan, dia pergi buang air bersepah-sepah dia kan. Itu tak balik lagi. Kita dah tahu dah, benda ni baik, benda ni tak baik, kita dah tahu. So sebenarnya kita dah boleh tahu perkara apa yang kita boleh elakkan, perkara apa yang kita kena buat. Okey, dan yang kelima, yang terakhir, takutlah kepada neraka hawiyah itu. Ya, neraka yang Allah ciptakan paling dalam untuk kita beban, dan neraka inilah yang akan membenam orang-orang yang melakukan kemaksiatan kepada Allah SWT di dunia. Okey, itu dia punya pengajaran yang kita dapat belajar daripada surah Al-Qari'ah ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya peringatan ini terhadap diri saya dan kita semua, kita sentiasa berusaha untuk membuat kebaikan dan menjauh diri daripada membuat kejahatan. Ya. Satu lagi yang saya nak highlightkan juga, jangan takut dan segan untuk menyatakan perkara itu tidak baik kalau orang lakukan tidak baik. Ya. Dan juga sentiasa mengajak orang untuk membuat kebaikan. Sebab yang mengajak orang buat baik ni tak banyak ni. Ya, tak ramai yang nak kata benda ni salah, benda ni betul, benda ni salah, ni betul ni. Kita duduk diam je ni. Duduk diam je. Kita pun tak nak kena kecam, tak nak kena apa, nanti kita pun kena blok dan sebagainya. Tapi ibu buka luar sana, ni tolong, sama-sama kita kata benda ni tak baik, benda ni tak baik. Ya, dan keadaan berhikmah lah, dan keadaan berhikmah kita menegur perkara-perkara yang tidak baik tersebut. Kita bantu sama-sama, sebab apa? Kalau lebih banyak orang melakukan kebaikan, maka kejahatan tadi akan terbenam. Tengok ya, orang seorang-seorang je yang buat kejahatan ni ya, tapi dia punya power dia tu sampai orang boleh terpengaruh, boleh ikut ya, boleh sedih menangis-nangis dan kenapa dia duduk luar negara kan, menitik air mata ni, tapi berzikir, bertasbih, bertaubat, tak keluar pula air mata buat ya. Kesian dia kena buangkan, ya Allah, hai dia kesian dia tinggal anak dia, dah suruh kemanusiaannya, betul kita sedih sebab dia kena tinggalkan keluarga dia dan sebagainya. Dan kita lagi sedih melihat kepada kemaksiatan yang dibawa. Dan kemudian yang lebih membimbangkan ialah mengajak orang membuat kemaksiatan bersama-sama dengan dia, seolah-olah benda itu tidak ada kesalahan. Ya, so kita sama-sama berganding bahu, sama-sama kita membantu. Kata Quran apa? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita bertolong-tolong dalam perkara kebaikan dan takwa. Ramai lagi, ajak lagi kebaikan, ajak lagi kebaikan. Dan sentiasa mendoakan orang-orang Islam di luar sana, orang-orang yang belum lagi membuat baik untuk membuat kebaikan. Kita nampak kan, ya Allah berikanlah dia kebaikan, ya Allah berikanlah dia, bantulah dia, ya Allah lembutkanlah hati dia. Kita sama-sama, kalau saya seorang doa, kemudian 2,000 orang berdoa, 3,000 orang berdoa, lama-lama dia akan mendapat kebaikan. Ya? Okey, ada soalan nak tanya? Kita tutup ni kalau adalah pertanyaan. Kalau ada kan tak tanya kan, dia jadi balik kan, dia tersimpan juga dalam hati kan. Nak tanya pula. Okey, tak ada apa-apa, saya doakan supaya kita semua ini mendapat hidayah, diberikan kesihatan daripada Allah Ta'ala. Dan sentiasa ada satu doa kan, diajar oleh Nabi SAW, ajar kita doanya apa? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Doa ni baik, ya Allah, kalau nampakkanlah aku kalau perkara itu baik sebagai kebaikan, dan berikanlah aku, rezekikanlah aku untuk mengikutnya. Ya? Dan nampakkanlah aku perkara yang batil itu sebagai batil, dan rezekikanlah aku untuk menjauhinya. Itu maksudnya. Kalau rasa susah sangat, doa ni, ya Allah, kalau benda itu baik, nampakkanlah baik,
dan berilah peluang untuk ikut. Warzuqna tiba ikut. Sebab kadang-kadang mata kita ni nampak benda tu baik, tapi kita benda tu baik tapi kita tak nampak benda tu baik. Benda yang jahat pula kita nampak benda tu baik. Itu yang sebenarnya poinnya. Sebab dalam ma'ruf dan munkar tu kita nak nampak benda tu baik, benda itulah sebenarnya kita patut ikut. Kalau kita kata, ya Allah, kalau benda itu baik, aku dengar sebagai perkara yang baik, maka berikanlah aku untuk mengikut perkara yang baik tersebut. Kalau aku dengar perkara itu jahat, nampakkanlah dia jahat dan jauhkanlah aku daripada perkara tersebut. Itu doa yang kita boleh amalkan dan boleh kita, sebab kita nak minta, kita nak nampak benda baik dengan benda tak baik tu dengan izin, dengan bantuan daripada Allah SWT. Kita minta, bukan kita yang tentukan ya. Sebab kita ni siapa nak tentukan perkara itu baik ataupun tidak baik. Rasa baik dah ni, rasa okey dah ni, makan rasa okey dah. Sekarang doktor kata tak boleh makan. Kena ada orang lain beritahu tak boleh makan sebab kolesterol, sebab darah tinggi. Kalau ikut kita punya penilaian, baik dah, boleh lah ni makan sikit-sikit kan. Doktor kata no, tak boleh makan. Kita rasa boleh dah, Allah kata tak boleh, no, tak boleh buat. So dari mata kita, dari hati, dia sebenarnya bukan mata kasar ya, mata hati kita ni Nabi tahu itu jahat, itu tak boleh buat, maka kita akan mengelak daripada melakukan itu. Okey, sampai situ dulu. Ibu tahu, saya tahu masing-masing dah semua dah sampai kat kenduri, suami dah tunggu ya, nak pergi dan sebagainya, nak gathering. Semoga Allah berkati dan jagalah SOP ya, jaga semua, jangan tak pakai sanitizer ke apa semua, sebab kita pun masih lagi dalam keadaan yang tak baik keadaan. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sahabat-sahabat saya di Facebook.